Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak mengucapkan kepada Ustaz Yunus. Ustaz Yunus ada? Belum sampai. Kerana memvolunteerkan saya untuk sesi pada petang ni. Maklum sajalah ustaz-ustaz semua dah ke luar kawasan. Jadi yang tak ustaz pun kenalah jadi bidan terjun. Topik yang hendak dibawa untuk dibincangkan pada hari ini berkisar kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam. Beberapa isu berbangkit. Sebenarnya isu yang nak dibangkitkan semasa topik ini diberi kepada Ustaz Yunus belum dapat dikenal pasti. Dan pagi ini saya sebenarnya ingin membawa isu-isu yang dibincangkan di perbincangan meja bulat yang berlangsung di Jeddah di antara sarjana-sarjana ekonomi Islam berkenaan dengan the state of art of Islamic economics. Apa yang berlaku terkini dalam disiplin ekonomi Islam semasa. Tetapi memandangkan beberapa perkara yang saya fikir isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan ekonomi dan kewangan Islam ni akan timbul juga akhirnya semasa sesi soal jawab umpamanya. Jadi saya telah membuat keputusan untuk membincangkan perkara-perkara yang lebih elementary, kerana sebelum kita bincangkan berkenaan dengan isu-isu semasa berkenaan dengan ekonomi Islam dan kewangan Islam, adalah wajar bagi kita untuk membincangkan perkara-perkara yang elementary dalam sistem ekonomi Islam dan juga sistem kewangan Islam. Memandangkan ada di kalangan kita juga yang bukan bidang masing-masing, yang bidang sains, yang bidang yang lain-lain, ya. Jadi perkara yang pertama sekali, apa pentingnya kita mempunyai sistem ekonomi Islam? Perkara ni, walaupun sistem ekonomi Islam dan perbincangan berkenaan dengan ekonomi Islam ni dah lama. Kalau kita lihat sarjana-sarjana besar umpamanya Ibn Khaldun dah lama bincang pasal sistem ekonomi Islam daripada perspektif berbeza dengan apa yang kita ada pada zaman sekarang ini. Tetapi apa yang dibincangkan oleh Ibn Khaldun misalnya amat kompleks daripada yang terkeluar daripada zamannya lah. Maksudnya konsep percukaian, level curve contohnya. Ibn Khaldun dah bincang beratus tahun dahulu, baru di zaman moden ini diketengahkan sebagai level curve, iaitu teori berkaitan dengan percukaian. Ibn Khaldun dah cerita lama dah pasal division of labour, specialization of labour, pembahagian pekerjaan. Adam Smith selepas beberapa ratus tahun pun bincang benda yang sama. Ibn Khaldun dah lama dah bincang pasal teori of surplus value contohnya. Teori apanya nak ditranslatekan, teori tambah nilai kepada barangan dan juga tambah nilai di atas konsep labor. Benda ni telah dibawa oleh Marx dalam Das Kapital. So banyak isu-isu yang telah dibincangkan oleh sarjana-sarjana Islam terlalu terkehadapan daripada zamannya, dan benda-benda yang sama ni lah yang menjadi batu ataupun cornerstone dalam mainstream economics pada hari ini, dalam sistem ekonomi pada hari ini. Walaupun perkara ataupun isu berkaitan dengan sistem ekonomi Islam ni dah lama dibincangkan, tetapi sampai sekarang tidak ada konsensus, tidak ada kata sepakat sama ada perlu ataupun adakah kita memerlukan ataupun adakah
sistem ekonomi Islam itu sendiri. Sebagai contoh, dalam perbincangan meja bulat yang saya katakan tadi pada tahun 2004, sarjana-sarjana ekonomi Islam mempunyai pendapat yang berbeza. Pendapat yang pertama, kita memang ada sistem ekonomi Islam. Sarjana contoh sebagai Najatullah Siddiqui dan Omar Chafra, mereka mengatakan ekonomi Islam itu ada. Kita ada sistem ekonomi Islam yang tersendiri, mempunyai institusi-institusinya, mempunyai karakteristiknya, kriterianya, mempunyai sistem nilainya dan sebagainya, yang membolehkan kita mengatakan bahawa kita ada sistem ekonomi Islam. Kumpulan yang kedua pula berkata bahawa tak jauh bezanya sistem ekonomi yang kita ada dengan sistem yang sedia ada sekarang ini. Dan sistem ekonomi yang kita kenal pada hari ini tidak lebih daripada salah satu daripada sistem ekonomi, salah satu daripada School of Economics dalam sistem ekonomi sekarang ini. Maksudnya dia bukan satu sistem yang setanding dengan kapitalis ataupun sosialis, seperti mana yang diperjuangkan oleh kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama kata kita ada sistem ekonomi Islam setanding dengan sistem kapitalis ataupun sistem sosialis. Kita ada complete structure of Islamic economics. Kumpulan yang kedua kata kita hanya sebahagian kecil daripada sistem ekonomi sekarang ini. Maksudnya Islamic economics bukan sebagai satu sistem, tetapi sebagai satu school of economics, school of Islamic economics within the mainstream economic system. Satu lagi kumpulan mengatakan bahawa kenapa kita nak beza-bezakan sistem ekonomi kita dengan sistem ekonomi yang ada sekarang ni? Ibn Khaldun dulu tak ada pun kata ini sistem ekonomi Islam, ada label Islam. Ibn Khaldun membincangkan ekonomi dan membincangkan ketamadunan secara am. Maksudnya tidak ada Islamic economics pada namanya. Jadi kumpulan yang ketiga ini mengatakan bahawa tak perlu kita berbincang berkenaan dengan ekonomi, kita bincang secara am. Tak perlu kita bincang dan mengatakan bahawa kita ada sistem ekonomi Islam secara berbeza dengan sistem ekonomi yang lain. Saya berpendapat bahawa kita perlu ada sistem ekonomi Islam kerana kita mempunyai worldview yang berbeza. Kita mempunyai pandangan terhadap dunia yang berbeza. Worldview ni begitu penting kerana ia mencorakkan sistem kita, pemikiran kita dan institusi yang kita ada. Saya ambil contoh satu. Sebelum kapitalis, sistem kapitalis, kita ada beberapa sistem dan worldview sebelum itu. Contohnya mercantilis. Mercantilis ni merupakan satu sistem di mana kalau kapitalis ni merujuk kepada pengumpulan capital, kapitalis ni merujuk kepada machinery, mesin-mesin dan juga financial capital, kewangan. Jadi ekonomi akan bertumbuh dengan banyaknya sekiranya kapitalis, golongan kapitalis yang mempunyai banyak sumber kapitalnya, iaitu kewangan dan juga machineries, menjana ekonomi. Menjana ekonomi. Dan sumber fokusnya ialah kepada individu. Tetapi pada mercantilis, dia mengatakan bahawa kekayaan sesebuah negara itu bergantung kepada sejauh mana banyaknya harta yang dikumpulkan. Dan harta ini selalunya merujuk kepada emas. Jadi benchmark ataupun sejauh mana sebuah negara itu kaya merujuk kepada sejauh mana dia dapat mengumpulkan harta di dalam negara. Jadi dengan adanya ideologi sebegini, negara-negara Eropah pada masa itu berlumba-lumba menaikkan tarif import. So, kalau kita contohnya UK nak mengumpulkan harta yang banyak, dia kenalah jual sebanyak-banyaknya kepada negara lain dan mengimport
seminimalnya daripada negara lain supaya dia mempunyai